warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke BookTube channel Dr. Buku. Saya Farida Idris dan hari ini saya akan membincangkan tentang dua buku berkaitan hadis. Buku yang pertama adalah bertajuk 40 Hadis of Our Mother Aisyah. Buku ini ditulis oleh Ustazah Nuruddin Naik, iaitu seorang ilmuwan Islam yang berada di United States atau di USA. Sering kita mendengar tentang Sayyidatina Aisyah, tetapi yang biasa kita dengar adalah yang berkaitan tentang umur beliau semasa beliau berkahwin dengan baginda Rasulullah dan bagaimana beliau menjadi isteri kesayangan Rasulullah. Tetapi jarang kita mendengar tentang sisi Sayyidatina Aisyah yang lain, iaitu beliau juga adalah seorang ilmuwan yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW kerana beliau berada di sisi Rasulullah. Daripada situlah kita dapat mendengar lebih banyak tentang apa yang Rasulullah SAW buat dan lakukan di rumah, dan dari situlah kita boleh mengekstrak ilmu-ilmu berkaitan fiqah. Sayyidatina Aisyah adalah seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan sering menjadi rujukan para sahabat selepas kewafatan baginda Nabi Rasulullah SAW. Beliau telah meriwayatkan lebih daripada 2,000 hadis dan ini adalah koleksi-koleksi sebahagian daripada hadis-hadis tersebut. Buku ini nipis sahaja dan ia adalah kompilasi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, dan sebenarnya banyak hadis yang popular kita dengar datang juga daripada Sayyidatina Aisyah. Buku ini pun hanya membuat kompilasi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tanpa ada sebarang penerangan, dan ini mungkin juga agak sukar untuk kita faham tanpa mengetahui konteksnya. Ia masih perlu dibaca dan kita sepatutnya berbangga kerana Sayyidatina Aisyah seorang ilmuwan Islam wanita yang banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, dan ia sepatutnya menjadi inspirasi kepada para wanita di luar sana untuk menuntut ilmu dengan lebih mendalam. Buku kedua yang ingin saya kongsikan bertajuk Nasamat Al-Aun, terjemahan dan syarahan 40 hadis bencana, epidemik dan ta'un, ditulis oleh Khairil Husaini bin Jamil. Ia diterbitkan oleh Himpunan Keilmuan Muslim Kuala Lumpur pada tahun 2020. Buku ini sebenarnya adalah satu kompilasi 40 hadis yang berkaitan dengan penyakit, wabak dan ta'un. Dan buku ini asalnya adalah ditulis oleh sahabat penulis. Penulis adalah seorang pensyarah di UAE, dan sebenarnya koleksi asal telah ditulis oleh sahabat beliau daripada UK. Jadi apabila beliau menerima buku tersebut, beliau terus sahaja membuat penterjemahan, tetapi dengan menambah sedikit sebanyak penjelasan yang padat sebagai bahan rujukan untuk pembaca. Jadi buku ini membincangkan tentang bukan sahaja hadis-hadis yang berkait terus dengan penyakit, wabak dan ta'un, tetapi juga perkara-perkara yang terkait secara tidak langsung untuk menjadi panduan kita umat Islam menghadapi zaman yang sukar ini. Buku ini dibahagikan kepada 9 bab, dan bab-bab itu merangkumi berkaitan dengan wabak ta'un dan bencana, saranan supaya bersabar dan mengharapkan ganjaran daripada Allah dalam menghadapinya, berkenaan dengan langkah-langkah pencegahan dan rawatan, berkenaan dengan doa, memelihara hak-hak orang lain, adab-adab dan juga hak-hak isteri dan anak, dan akhirnya disimpulkan dengan satu hadis yang merangkumi kesimpulan secara menyeluruh. Buku ini tidak sukar dibaca kerana selepas memberikan hadis-hadis di sebelahnya akan diiringi oleh penjelasan yang ringkas tetapi padat untuk memberi kita lebih kefahaman tentang konteks hadis yang ingin dibincangkan. Saya ingin kongsikan satu hadis yang diambil daripada buku ini, iaitu hadis pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan ta'un, iaitu wabak. Lalu baginda bersabda, ia adalah balasan daripada Allah yang ditimpakan atas sesiapa yang dia kehendaki. Namun Allah akan menjadikannya sebagai rahmat kepada para mukmin. Jika seseorang itu menyaksikan penularan ta'un, kemudian dia kekal menetap di negerinya dengan penuh kesabaran,
dan mengharapkan ganjaran, dan dia juga yakin bahawa tiada mudarat yang akan menimpa dirinya melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah terhadapnya sahaja, maka dia akan memperoleh ganjaran seumpama ganjaran individu yang mati syahid. Jadi jika kita perasan, hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi hadis ini memberi kita satu motivasi bagaimana untuk kita menghadapi kesukaran apabila kita ditimpa wabak seperti sekarang ini, wabak COVID-19. Jadi jika kita bersabar dan kita yakin bahawa Allah akan melindungi kita dan apa-apa yang terjadi kepada kita hanya dengan izin Allah, insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang sewajarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara keseluruhannya, buku ini memberi kita inspirasi dan motivasi dan juga memberi kita kesedaran bagaimana sebenarnya untuk kita menghadapi masa yang sukar ini. Kerana ia bukan saja memberi kita motivasi untuk menghadapi dengan sabar, tetapi perkara-perkara lain yang boleh kita lakukan. Seperti dalam contohnya, kita perlu menunaikan hak-hak orang lain, kita perlu menunaikan hak-hak ahli keluarga, dan juga dengan kesabaran dan dengan kita menunaikan hak itu, insya-Allah kita akan dapat menghadapi cabaran berhadapan dengan pandemik ini dengan lebih tenang dan pada waktu yang sama mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkataan baru yang ingin saya kongsikan yang diambil daripada tajuk buku ini juga, iaitu Nasamat Al-Aun yang diterjemahkan sebagai Semilir Bayu Sandaran. Semilir bermaksud angin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa. Jadi buku ini saya kira memberi kita satu keringanan dan juga satu ketenangan kerana ia telah membincangkan pelbagai aspek bagaimana kita mahu menghadapi kesukaran semasa wabak dan pandemik. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini tentang dua buku berkaitan dengan 40 hadis. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain siaran. Bye.